Assalamualaikum. Okay, untuk video kali ini adalah sama lagi dalam bab 9 iaitu 9.3. Kita nak tengok apa dia langkah penggubalan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu yang merdeka. So, apa dia cara yang mereka gunakan untuk menggubal Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu yang merdeka. Kita tengok satu persatu. Alright, yang pertama, okay, cara yang pertama mereka gunakan adalah melalui memorandum. Right, memorandum ni adalah kertas cadangan. Right, ada sebanyak 131 kertas cadangan yang telah diterima oleh Suruhanjaya Perlembagaan ataupun Suruhanjaya REK daripada Raja-Raja Melayu, parti politik, badan awam dan juga orang ramai lah. Right? Okay, apa sebenarnya yang diorang minta, okay, Raja-Raja Melayu, parti politik, badan awam ni cadangkan? Diorang cadangkan dari soal pentadbiran, kewarganegaraan dan juga kedudukan istimewa orang yang bahasa serta pendidikan lah. Alright, kita tengok satu persatu iaitu kertas cadangan daripada pihak Raja-Raja Melayu dulu. Alright, dari segi pihak Raja-Raja Melayu, apa yang mereka cadangkan macam biasa saya dah jelaskan sebelum ini adalah berkenaan ketua negara. Right, so Raja-Raja Melayu ini mencadangkan adanya seorang ketua negara yang dikenali sebagai Yang di-Pertuan Agong. Ketua negara kita sebelum ini adalah British, so kita nak tukar. Okay, Raja-Raja Melayu pula sebagai ketua negara. Tapi kat sini ada tambahan di mana Raja-Raja Melayu ni cadangkan macam mana pemilihan Yang di-Pertuan Agong tersebut. Right? Kat sini tempoh jawatan ataupun tempoh Yang di-Pertuan Agong telah dipersetuju secara kolektif iaitu selama 5 tahun, right? Dan Yang di-Pertuan Agong dia boleh letakkan jawatan bila-bila masa saja asalkan ada persetujuan Majlis Raja-Raja. Right, maksudnya dia pegang jawatan selama 5 tahun dan dalam tempoh 5 tahun tu kalau dia rasa nak letak jawatan, dia boleh letak jawatan tapi dengan persetujuan Majlis Raja-Raja. Right. Yang seterusnya adalah Raja-Raja Melayu juga menambah Raja-Raja sebagai pelindung hak kedudukan istimewa orang Melayu dan juga kepentingan sah kaum lain. So itu dari pihak Raja-Raja Melayu. Alright, kita tengok pula dari pihak parti politik dan juga pihak awam. So dari soal pihak politik dan pihak awam ni kita ada dua benda yang diorang cadangkan. Yang pertama adalah soal kewarganegaraan, yang kedua adalah dari soal bahasa dan juga pendidikan. Right, dari soal kewarganegaraan terdapat beberapa pandangan. Okay, beberapa apa orang cakap divide lah di antara parti perikatan di mana UMNO dia tolak kewarganegaraan secara jus soli and ada setengah parti politik macam MIC, MCA pun ada yang menolak, ada yang menerima jus soli. So ada divide kat situ. Right? So memorandum mereka dinamakan sebagai Testament Amanah Politik Perikatan di mana terdapat ramai orang pada ketika itu dia menentang isu kewarganegaraan jus soli yang British nak kekalkan dalam perlembagaan yang merdeka. So kebanyakan orang UMNO tak bersetuju. Right? So selain orang UMNO, Dewan Perniagaan Orang Melayu, maksud Persatuan-Persatuan Orang Peniaga Orang Melayu pun tak setuju tentang jus soli. Dia kata kena ketatkan balik soal kewarganegaraan. Right? So, tapi bagi perniagaan Cina, mereka kata, diorang setuju pula dengan kewarganegaraan jus soli di mana kewarganegaraan menerusi kelahiran. Diorang bersetuju. Right? Tapi masyarakat India, dia tengah-tengah. Kalau Melayu dia menentang, Cina dia setuju, India di tengah-tengah. So, kalau masyarakat sekarang ni dia just side lah. So, awak kena tahu kat sini Melayu menentang, Cina setuju, India tengah-tengah. Right, itu dari segi soal kewarganegaraan. Right, dari soal bahasa dan juga pendidikan, MCA menuntut sekolah vernacular diteruskan. Right, dan juga dia cadangkan supaya semua sekolah kebangsaan belajar 4 bahasa di sekolah tersebut. So, ini cadangan yang dibawa oleh MCA lah. Right? So, itu dia perbezaan di antara golongan raja dan juga parti perikatan dan juga pihak awam lah. Right? So, kita tengok pula, selepas dah hantar cadangan semua,
So British, sorry, bukan British tapi Suruhanjaya Perlembagaan mengeluarkan draft. Draft ni baru macam apa? Contohlah macam contoh-contohlah. Draft ni belum tetap lagi. Draft belum tetap. So ini draft. So apa yang dalam draft ni? So dalam draft ni dia masih kekalkan kewarganaan jus soli. Kerajaan persekutuan ada kuasa tertentu, maksudnya ada kuasa pusat dengan kuasa negeri, and raja-raja diterima dengan konsep raja berperlembagaan dan yang di-Pertuan Agong sebagai ketua negara pada ketika ini. So ini draft yang dipersembahkan kepada Parti Perikatan dan juga pemimpin-pemimpin di tanah Melayu. So hal ini telah menyebabkan ada beberapa reaksi. Yang reaksi ini sangatlah penting. So kita tengok satu persatu. Reaksi untuk orang UMNO pula, terdapat ahli orang UMNO dia tak setuju sebab macam dalam draft tadi awak tengok adalah mereka masih nak kekalkan juga. UMNO terang-terang menolak kewarganegaraan jus soli. Sebab apa? Dia terbimbang kedudukan orang Melayu tergugat. So, yang selain ahli UMNO tak setuju adalah berkenaan tiada pasal agama Islam sebagai agama rasmi. Nak pula tak ada bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi. So benda dua ni British tak masukkan dalam draft. So benda ni menjadi persoalan lah ataupun pertelingkahan lah sedikit pada ketika itu sebab tak ada benda ni. Right? Sama juga dengan Parti PAS. Parti PAS pun kritik sebab tak ada agama, tak ada pasal agama dan tak ada pasal bahasa Melayu. So PAS dengan UMNO more kepada tak ada pasal agama dan tak ada pasal bahasa Melayu. Right. Kita tengok pula Dato' Onn Jaafar. Dato' Onn Jaafar pun tak setuju dengan soal kewarganegaraan. Nampak kat sini? Soal kewarganegaraan ni isu sangat penting pada ketika itu sebab macam awak tahu, masa Malayan Union kita longgar, PTM kita ketat, tapi dalam menghadapi ancaman komunis kita longgarkan balik. Kat situ timbul tanya-tanya macam flip-flop sikit. Right? So, Dato' Onn Jaafar pun tak setuju. Dato' Onn Jaafar pun tak setuju dengan soal kewarganegaraan. Right? Tapi pertubuhan masyarakat kat China ni pula, dia cuba bermain sentimen di mana dia nak jadikan bahasa Mandarin sebagai bahasa kebangsaan. Ini yang berlaku sedikit pergaduhan. Namun, tak jadi, jangan risau. So, MIC pula. MIC pula dia nak pasal kewargaan dan penggunaan bahasa Tamil diberikan perhatian. So, kat sini awak kena faham soal kewarganegaraan bahasa ni sangat penting pada ketika itu. So, macam mana mereka ini selesaikan, awak akan tahu nanti dalam 9.4. Right? Dan kat sini saya nak highlightkan adalah berkenaan soal kewargaan, bahasa dan pendidikan. Setiap kaum, macam awak kena faham, setiap kaum memperjuangkan nasib kaum mereka sendiri. So that's why lah pada ketika itu mereka ini memperjuangkan, kalau orang Melayu dia perjuangkan bahasa Melayu, orang Cina dia perjuangkan bahasa Cina, MIC dia perjuangkan bahasa Tamil dan sebagainya. So ada berlaku sedikit pertelingkahan dekat situ, tapi benda ni dapat diselesaikan lah sebab masa ni perlembagaan kita tak tetap lagi. Right? So kita tengok pula proses mendapat kelulusan draft perlembagaan. Right? So, tokoh yang terlibat adalah Tunku Abdul Rahman, Dato' Abdul Razak Husin, Ong Yati Tambah-Satan. So, bila nampak je draft tersebut, apa yang berlaku adalah berlaku sedikit ketidakpersetujuan di antara satu sama lain dan Tunku Abdul Rahman terbang balik ke London untuk apa? Bincang isu kewarganegaraan dan juga ada beberapa pindaan yang kena buat. So dia kena bincang balik sebab isu kewarganegaraan ni sangat penting pada ketika itu. Alright? Dan pada akhirnya dah bincang, dia dah bentang depan majlis raja-raja, dia dah bahaskan dalam dengan raja-raja dan sebagainya. Draft Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu yang Merdeka akhirnya diluluskan di Parlimen London dan juga Majlis Perundangan Persekutuan pada 27 Ogos 1957 dan secara rasminya undang-undang perlembagaan tersebut digunapakai pada 31 Ogos 1957. So tujuan utama Tunku Abdul Rahman kembali ke London adalah untuk mendapatkan ataupun untuk berbincang balik tentang soal kewarganegaraan. So, itu saja untuk video 9.3. Kita berjumpa di video 9.4.